Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua pelajar yang cikgu kasihi. Apa khabar semua? Sihat? Cikgu doakan semua murid-murid cikgu berada dalam sihat, sejahtera dan bersedia untuk mendengar, mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan berbincangkan berkaitan kata tunggal dan kata majmuk. Semua dah bersedia? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, hari ini ialah tentang aspek tata bahasa. Okey, standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Okey, standard pembelajaran ialah 5.1.1 iaitu mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat mengenal pasti 10 kata tunggal dan 5 kata majmuk yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Okay, objektif yang kedua, murid dapat menggabungkan 24 kata tunggal supaya menjadi 12 kata majmuk. Baiklah, kita beralih kepada definisi. Okey, definisi kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Seterusnya, kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata, dua atau lebih suku kata. Contoh, bah, ubi, pelajaran. Okey. Seterusnya, kata tunggal dapat dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama, kata tunggal merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contoh, siapa? Sudah, rumah. Okey, yang kedua, kata tunggal iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contoh, di, pada, dari, untuk. Yang ketiga, iaitu kata akronim, iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh, ABIM iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia, cerpen, cerita pendek, kugiran kita rancak. Baiklah, kita beralih pula kepada kata majmuk. Okey, definisi kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu yang terbentuk membawa makna yang tertentu. Okey, sekarang kita beralih pada bentuk-bentuk kata majmuk. Yang pertama, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Okey, ada beberapa contoh yang diberikan iaitu gambar raja, kuning lansat, kapal terbang, biru laut, merah muda, alat tulis, tengah hari, jam tangan, terima kasih, bom tangan, nasi minyak, meja tulis. Okey, seterusnya kata majmuk berbentuk istilah khusus. Okey, garis pusat, kertas kerja, cari gali, pita suara, darah panas, reka bentuk, mata pelajaran, kanta lekap, atur cara, segitiga, batu kapur, darah putih. Okey, sekarang ialah kata majmuk berbentuk kiasan iaitu peribahasa. Okey, contoh yang diberikan, kaki ayam, pilih kasih, duit kopi, kaki bangku,
buah tangan, manis mulut, anak emas, buah hati, makan angin. Cikgu rasa murid-murid semua pernah mendengar peribahasa ini dan tahu maksudnya. Okey, sekarang kita beralih kepada bentuk ejaan kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan. Cikgu rasa murid-murid pun tahu dan telah pun hafal ya bentuk kata majmuk yang mantap ini, iaitu antarabangsa, kerjasama, suruhanjaya, bumi putera, matahari, tanggungjawab, jawatan kuasa, setiausaha, warga negara, sukarela, kaki tangan, pesuruhjaya. Okey, terdapat juga golongan kata tertentu yang telah lazim dieja bercantum. Okey, kita tengok kata nama. Contohnya peribadi, peribahasa, perikemanusiaan, dini hari, hulu balang. Kata adjektif, sukacita, dukacita. Kata sendi nama, kepada, daripada. Kata hubung, apabila, barangkali, manakala, kadangkala, padahal, walhal. Kata tanya ialah bagaimana. Okey, seterusnya penggandaan kata majmuk. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja. Okey, kita tengok kata tunggal, alat tulis, jamak alat tulis. Gambar raja, gambar rajah. Balai raya, balai raya. Kapal terbang, kapal terbang. Menteri besar, menteri besar. Okey, suku kata, suku kata. Okey, seterusnya penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Okey, penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Kita tengok kata tunggalnya pesuruhjaya, jamak pesuruhjaya. Warga negara, tanda tangan. Jawatan kuasa. Okey, setelah murid mendengar penjelasan daripada cikgu, jadi untuk menguji pemahaman murid-murid, cikgu sediakan latihan ya. Okey, latihan 1, baca petikan yang diberi dengan teliti, kemudian kenal pasti 10 kata tunggal dan 5 kata majmuk yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, baiklah. Inilah petikan latihan yang akan anda buat. Saya berharap kita akan bacakan bersama-sama pelajar-pelajar. Okey, KKM Putrajaya. Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan orang asli suku Batik di Kuala Lumpur, Gua Musang dijangkiti wabak measles atau demam campak. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pengesahan itu dibuat berdasarkan hasil ujian makmal yang dijalankan. Antara faktor utama measles merebak di perkampungan itu ialah peliputan imunisasi MMR yang sangat rendah, iaitu 61.5% bagi dos pertama dan 30% bagi suntikan dos kedua. Kekurangan zat makanan juga menyumbang kepada risiko jangkitan dan kejadian komplikasi, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata setakat 15 Jun yang lalu, seramai 170 daripada 158 atau 92% orang asli Kuala Lumpur telah diperiksa status kesihatan mereka. Daripada jumlah itu, 112 kes dilaporkan pada KKM, termasuk 3 kematian terbaru yang melibatkan seorang kanak-kanak berumur 2 tahun 6 bulan pada petang semalam
di Hospital Raja Perempuan Zainab II kerana pneumonia akibat komplikasi measles, katanya. KKM telah melakukan carian kes secara aktif di perkampungan orang asli dan sekiranya berdasarkan pergerakan mereka sebelum ini dan memberi vitamin A kepada kanak-kanak yang dirawat kerana measles. Liputan imunisasi kepada penduduk orang asli yang terlibat juga dipertingkatkan selain memberi pendidikan kesihatan, terutama penjagaan kesihatan diri. Pada masa sama, KKM mempertingkatkan infection prevention control di fasiliti kesihatan dan sentiasa amalkan penggunaan alat perlindungan diri, katanya. Zulkifli berkata, semua jabatan kesihatan negeri diarahkan meningkatkan surveillance jangkitan measles, liputan imunisasi kepada orang asli di negeri masing-masing. JKN perlu melaporkan segera pada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan jika terdapat kematian yang mempunyai gejala yang sama. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM juga terus memantau perkampungan Kuala Kop untuk memastikan tiada pihak yang berkenaan memasuki kawasan itu bagi mengelak penularan jangkitan, katanya. Okey, inilah petikan yang diberikan kepada murid-murid dan anda diminta untuk mengenal pasti 10 kata tunggal dan 5 kata majmuk. Okey, seterusnya latihan 2 iaitu gabungkan kata tunggal di bawah untuk membentuk kata majmuk yang tepat, ya. Di sini disertakan 24 kata tunggal dan anda diminta untuk menjadikan kata tunggal ini, menggabungkannya kepada 12 kata majmuk. Okey, cikgu rasa setakat ini sajalah, ya, penerangan cikgu berkaitan kata tunggal dan kata majmuk. Sebelum kita berpisah, ya, cikgu sertakan serakat pantun untuk murid-murid, iaitu kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan dalam hati. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada pengajaran pada hari ini dan cikgu doakan murid-murid semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hingga berjumpa di lain hari. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih. Bye.